Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ikuti pelajaran yang ke-11 bahagian akidah tingkatan 5 dengan tajuk ajaran sesat. Di bawah tajuk ini kita akan bincang tentang maksud ajaran sesat, ciri-ciri ajaran sesat, kesan buruk mengamalkan ajaran sesat, contoh-contoh ajaran sesat dan ciri-ciri kesesatannya. Okey, di sini kita akan fokus kepada 3 ajaran sahaja, iaitu Qadiani, Bahai dan Taslim. Seterusnya kita akan lihat cara untuk menjauhi dan menangani ajaran sesat. Pertama kita lihat dulu apakah maksud ajaran sesat. Ajaran sesat ialah ajaran ataupun amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan hakikatnya ia bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara ciri-ciri ajaran sesat ialah mencemarkan kesucian Al-Quran dan hadis Rasulullah. Contohnya mereka mengubah dan mentafsir Al-Quran mengikut nafsu mereka. Kedua, mengubah prinsip-prinsip asas akidah Islam. Contohnya mendakwa semua agama adalah sama. Ketiga, mereka mendewa-dewakan pemimpin mereka. Sehingga ada yang menganggap pemimpin mereka sebagai Tuhan, sebagai Nabi dan bersifat maksum, iaitu terpelihara daripada melakukan dosa. Keempat, mereka menolak perkara qat'i, iaitu perkara yang telah ditetapkan hukumnya di dalam Islam. Contohnya mereka menghapuskan jihad. Mereka mengatakan solat itu tidak wajib dilakukan. Yang kelima, mereka mengubah bentuk ibadah. Antaranya ada yang mengatakan solat hanya dengan niat sahaja, tanpa perlu kepada rukun qauli dan rukun fi'li. Keenam, mereka mengubah konsep dosa dan pahala dengan mereka memberi kuasa penebusan dosa kepada pemimpin-pemimpin mereka. Yang ketujuh, mereka mendakwa boleh melakukan perkara-perkara pelik seperti memanggil roh orang yang telah mati, memanggil roh para nabi dan para wali. Yang ke-8, mereka menolak hadis mutawatir dan hadis sahih sebagaimana yang dilakukan oleh golongan anti hadis dan golongan khawarij yang telah kita pelajari dalam tajuk sebelumnya. Di sini saya paparkan beberapa contoh ajaran sesat yang terdapat di negara kita. Antaranya ialah ajaran Ayah Pin. Ayah Pin ini dah pun meninggal dunia pada tahun 2016. Ayah Pin ini mendakwa dia adalah wakil kerajaan langit dan pengikut-pengikutnya menganggap Ayah Pin ini sebagai Tuhan. Seterusnya ajaran Tuhan Harun dibawa oleh Harun bin Mat Sa'ad yang mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Antara ritual ataupun amalan harian mereka ialah bila tiba masuk waktu maghrib, ketika azan berkumandang, mereka akan bermain muzik dengan kuat, sambil itu mereka akan menyanyi dan menari. Dan pengikut-pengikut Tuhan Harun ini sangat taksub kepada pemimpin mereka sehingga mereka sanggup melakukan apa sahaja demi menjaga keselamatan ketua mereka, termasuklah membunuh. Ajaran Millah Ibrahim pula dibawa oleh Ahmad Musaddiq, iaitu orang daripada Indonesia. Antara amalan ajaran Millah Ibrahim ini, mereka mengatakan solat dan puasa itu tidak wajib kerana mereka telah pun berada di Siratal Mustaqim, iaitu mereka berada di jalan yang lurus. Jadi solat dan puasa tak perlu mereka buat. Ini pula ajaran Ibu Puteri. Mengatakan bahawa dosa dapat dihapuskan dengan hanya membayar RM400 kepada pemimpin mereka. Dan ada pula yang mengatakan solat Jumaat itu haram dilaksanakan. Jadi jelaslah tadi ciri-ciri ajaran sesatnya berdasarkan contoh-contoh yang Ustazah bagi. Okey, kita lihat pula kesan buruk apabila kita mengamalkan ajaran sesat.
Pertama, kita lihat kepada orang yang mengamalkan ajaran sesat itu sendiri. Okey. Antara kesannya ialah yang pertama, iman mereka akan batal. Akidah mereka akan rosak kerana mereka mengamalkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Masa yang mereka gunakan terbuang dengan sia-sia kerana apa yang mereka buat itu tidak mendatangkan pahala, sebaliknya mendatangkan dosa. Yang ketiga, minda mereka akan menjadi tertutup kerana mereka nampak pemimpin mereka sahaja betul. Pendapat orang lain semuanya akan ditolak. Yang keempat, kehidupan menjadi tidak stabil dan tidak tenang. Kelima, mereka sanggup mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap Allah, terhadap keluarga dan masyarakat hanya kerana nak mengabdikan diri mereka kepada pemimpin. Dan terakhir, mereka akan dimurkai oleh Allah. Sekiranya mereka tidak bertaubat, bermakna mereka adalah ahli neraka selama-lamanya. Okey, seterusnya kita lihat pula kesan terhadap masyarakat yang mengamalkan ajaran sesat. Yang pertama, institusi kekeluargaan akan runtuh kerana pasangan mempunyai akidah yang berbeza. Yang kedua, perpaduan akan tergugat kerana apa? Kerana orang pengikut-pengikut ajaran sesat ni biasanya mereka sangat ta'assub, sangat fanatik kepada pemimpin mereka sehingga mereka tidak akan menghormati orang lain. Yang ketiga, akan berlaku keganasan kerana mereka sanggup melakukan apa sahaja demi mempertahankan pemimpin mereka. Seterusnya kita lihat pula kesan terhadap negara apabila rakyatnya mengamalkan ajaran sesat. Pertama, negara akan menjadi mundur kerana rakyat fokus kepada pemimpin, tidak fokus kepada membangunkan negara. Yang kedua, negara menjadi tidak stabil kerana rakyatnya berpecah belah. Dan ini sudah pasti akan memberikan imej yang buruk kepada negara di mata dunia. Seterusnya kita akan masuk kepada fokus utama kita untuk tajuk ini, iaitu kita akan membincangkan tentang 3 ajaran sesat serta ciri-ciri kesesatannya, iaitu yang pertama ajaran Qadiani, kedua Bahai dan ketiga Taslim. Pertama kita lihat dulu ajaran sesat Qadiani. Pengasas ajaran Qadiani ialah Mirza Ghulam Ahmad, MGA. Meninggal dunia pada tahun 1908 Masihi. Ajaran ini muncul pada tahun 1889 Masihi di India. Ajaran ini dinamakan Qadiani, adalah mengambil sempena nama tempat lahir pengasasnya, iaitu di Qadian, India. Ajaran Qadiani dibawa ke Malaysia oleh Maulana Muhammad Sadiq bin Barkatullah pada tahun 1949 Masihi. Seterusnya kita lihat apakah ciri-ciri kesesatan ajaran Qadiani. Pertama, mereka percaya Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi, Imam Mahdi dan jelmaan Krishna. Krishna ni adalah Tuhan Hindu ya. Yang kedua, mereka mendakwa Mirza Ghulam Ahmad ini mempunyai sejuta mukjizat. Kitab suci bagi ajaran Qadiani ialah kitab At-Tazkirah. Mereka percaya malaikat adalah panca indera Allah. Mereka menganggap Qadian sebagai tanah suci dan tempat untuk mereka mengerjakan ibadah haji. Mereka juga menganggap Nabi Isa telah wafat dan dimakamkan di Srinagar, India. Mereka menganggap selain daripada penganut Qadiani adalah kafir. Mereka juga menghapuskan jihad dan mereka mengubah beberapa ayat Al-Quran. Seterusnya, kita akan lihat pula ajaran sesat yang kedua, iaitu ajaran Bahai.
atau juga disebut sebagai Bahai. Ajaran Bahai ini diasaskan oleh Hussein Ali Al-Mazandarani, HAM. Hussein Ali Al-Mazandarani ini meninggal dunia pada tahun 1309 Hijrah bersamaan dengan 1892 Masihi. Ajaran ini muncul pada tahun 1847 Masihi di Iran. Sebab dinamakan Bahai ialah mengambil sempena nama pengasasnya yang digelar sebagai Baha'u'llah. Ia merupakan lanjutan daripada ajaran Babiyah yang diasaskan oleh Ali Muhammad Ash-Shirazi. Ajaran ini dibawa ke Malaysia oleh Yan Ki Leong pada tahun 1953 Masihi. Antara ciri-ciri kesesatan ajaran Bahai ialah: pertama, mereka percaya Hussein Ali Al-Mazandarani adalah jelmaan Allah. Mereka menolak kewujudan mukjizat. Kitab suci mereka ialah Kitab Al-Bayan. Mereka menolak kewujudan malaikat, syurga dan neraka. Mereka percaya alam ini bersifat baqa', iaitu kekal. Alam tidak akan musnah. Acre di Palestin dianggap sebagai kiblat baru mereka. Mereka menganggap Nabi Isa telah mati disalib. Mereka juga seperti Qadiani menghapuskan jihad. Mereka menganggap semua agama adalah sama dan digabungkan di bawah Bahai. Dan agama Islam dimansuhkan, dihapuskan sebab semua berkumpul di bawah Bahai. Mereka mengubah Al-Quran mengikut Kod 19. Dan mereka juga mengubah bentuk ibadah di mana puasa hanya 19 hari, solat 9 rakaat 3 kali sehari, dan apabila mereka berwuduk, mereka menggunakan air mawar. Bila tak ada air mawar, mereka akan menggunakan air biasa tetapi mereka akan baca Bismillahil-Adhar. Okey, seterusnya kita akan lihat pula ajaran sesat yang ketiga, iaitu ajaran Taslim. Pengasas Taslim ialah Haji Muhammad Syafi'i, ringkasnya HMS. Haji Muhammad Syafi'i ini juga dikenali sebagai Haji Muhammad Matahari, HMM. Kenapa beliau digelar Haji Muhammad Matahari? Kononnya Haji Muhammad Syafi'i ini ada kemampuan, ada kebolehan mengawal matahari. Menurut ceritanya, Haji Muhammad Syafi'i ini pernah menang dalam pertaruhan dengan pegawai Inggeris dalam menentukan waktu yang tepat tenggelamnya matahari. Peristiwa ini terjadi sebanyak 2 kali dengan disaksikan oleh orang ramai, termasuklah pengikut-pengikutnya. Dan diceritakan juga tentang satu peristiwa di atas bukit di kampungnya, iaitu Bukit Payung, di mana Haji Muhammad Syafi'i ini telah menunjukkan kebolehannya mengawal matahari kepada pengikut dan orang ramai dengan cara dia melemparkan seketul benang ke arah matahari dan punca benang itu dipegang di tangannya. Apabila punca benang itu digoyang-goyangkan, maka kelihatanlah matahari juga bergoyang-goyang. Jadi adakah benar Haji Muhammad Syafi'i ini seorang yang hebat? Okey, di sini para ulama mengatakan dia menggunakan sihir atau mungkin juga dia diberikan oleh Allah istidraj. Jadi apakah itu istidraj? Istidraj ialah perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sesat untuk menambahkan kesesatannya. Di mana dengan kelebihan yang diberi oleh Allah ini,
dia menjadi riak, menjadi takbur, menjadi sombong, merasa dirinya hebat, dan maka ini menyebabkan dia meneruskan lagi kesesatannya itu. Seterusnya kita lihat pula, Haji Muhammad Syafi'i ini sebenarnya bukanlah orang Malaysia. Dia berasal dari Madura, Indonesia. Kemudian dia telah berhijrah ke Pulau Pinang, ke Malaysia, ya. Pulau Pinang, dan dia tinggal di Bayan Lepas. Ajaran Taslim ini muncul pada tahun 1870-an di Kampung Seronok, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Di mana Kampung Seronok ni? Tengok dalam peta ni boleh nampak ini adalah Kampung Seronok. Kampung ni masih ada sampai sekarang, tapi ajaran sesat Taslim rasanya mungkin dah tak ada dah. Okey. Ajaran Taslim ni merupakan ajaran sesat yang tertua di Malaysia dan ia ada persamaan dengan Syiah Ismailiyah Batiniyah. Okey, seterusnya kita lihat ciri-ciri kesesatan ajaran Taslim ni. Yang pertama, dia menganggap pemimpin mereka bersifat maksum, iaitu pemimpin mereka Haji Muhammad Syafi'i itu tidak melakukan dosa. Kedua, mereka mentafsir Al-Quran mengikut nafsu mereka. Ketiga, mereka menolak kewujudan kiamat, syurga dan neraka. Mereka juga percaya alam ini bersifat qadim, sedia ada. Maksudnya, alam ini bukan makhluk, bukan benda baru. Yang kelima, mereka percaya bahawa diri batin manusia ialah Allah dan diri zahir manusia ialah Nur Muhammad. Yang keenam, mereka mengharuskan perzinaan melalui konsep yang mereka namakan sebagai nikah batin. Nikah batin ni tidak sama dengan nikah biasa, mana nikah batin ni tidak memerlukan wali dan saksi. Jadi ini samalah macam zina, tapi mereka tak sebut halal zina, tapi mereka sebut halal nikah batin. Seterusnya, mereka mengubah bentuk solat, di mana solat hanya dengan niat sahaja tanpa perlu kepada rukun qauli dan rukun fi'li. Okey, selesai untuk ciri-ciri ajaran Taslim. Jadi tiga-tiga ajaran telah kita bincangkan tadi. Seterusnya, kita akan lihat pula macam mana cara untuk kita memelihara akidah kita supaya kita tidak terpengaruh dengan ajaran sesat ini. Okey, yang pertamanya, apabila kita nak belajar, pastikan kita belajar asas akidah berdasarkan kitab-kitab yang muktabar. Kitab-kitab yang ditulis oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab kita tahu Ahli Sunnah wal Jamaah tak sesat. Jadi perlu kita berpegang kepada apa yang dibawa oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, apabila kita nak berguru, pastikan guru yang mengajar kita itu adalah guru yang diiktiraf keilmuannya dalam bidang akidah. Yang ketiga, kita perlulah melengkapkan diri kita dengan kefahaman Islam yang sebenar supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan ajaran yang bercanggah dengan Islam. Dan yang keempat, perlulah kita menjauhi orang yang mengamalkan ajaran sesat supaya kita tidak terikut-ikut dengan mereka. Untuk langkah, usaha dan cara ini, kamu boleh menggunakan kaedah yang biasa Ustazah bagi pada kamu, iaitu HTB. Ingat lagi, H ialah hadir, T tingkatkan dan B adalah berkawan. Kalau di sini, menjauhi orang yang mengamalkan ajaran sesat, maksudnya kalau berkawan mestilah dengan orang yang tidak mengamalkan ajaran sesat, orang-orang yang soleh, orang yang mengamalkan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, seterusnya
Kalau tadi, macam mana kita nak menjauhi. Di sini pula ini kita lihat pula macam mana cara nak menangani ajaran sesat yang tersebar dalam masyarakat. Apa yang perlu kita buat? Apa langkah-langkah yang boleh kita ambil? Antaranya yang pertama, kita sendiri dari segi kita perlu melengkapkan diri kita dengan kefahaman Islam yang sebenar dulu. Supaya kita dapat berdepan dengan mereka, dapat berhujah dengan mereka dengan baik. Kerana kebanyakan pengikut, pengamal ajaran sesat ni kebanyakannya pandai berhujah, bijak berkata-kata. Jadi sekiranya kita ni kurang ilmu, berdepan dengan mereka, sudah pasti kita mudah untuk terpengaruh dengan mereka. Yang kedua, sekiranya kita ada ilmu, maka kita perlulah menyebarkan ajaran Islam yang sebenar kepada mereka, kepada masyarakat, supaya masyarakat mendapat ilmu yang betul, ilmu yang tidak bercanggah dengan agama. Dan sekiranya kamu sebagai pelajar melihat dalam masyarakat kamu ada yang mengamalkan ajaran sesat, apa yang perlu dibuat ialah melaporkan kepada pihak berkuasa agar pihak berkuasa dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Pihak berkuasa pula perlulah menguatkuasakan undang-undang ke atas pengamal ajaran sesat. Mudah-mudahan dengan itu mereka akan kembali ke jalan yang benar. Pihak kerajaan juga perlulah mengadakan program-program pemulihan akidah kepada mereka yang terlibat dengan ajaran sesat tadi dalam usaha untuk mengembalikan mereka kepada ajaran Islam yang sebenar. Untuk cara menangani orang lain ni, kita boleh guna kaedah yang Ustazah pernah ajar juga, iaitu NLA, nasi lau ayam. Apa dia NLA? N ialah nasihat, L laporkan, A ajak ataupun ajar. Ataupun kita guna kaedah yang kedua, iaitu PKRU. Apa itu PKRU? P program, mengadakan program. K campaign, mengadakan kempen, misalnya kempen anti ajaran sesat. R mengedarkan risalah. U menguatkuasakan undang-undang. Jadi saya harap ini boleh membantu kamu, di samping memahami ini, membantu kamu untuk menjawab soalan-soalan yang akan diberi pada hujung nanti. Okey, seterusnya tamatlah sudah ajaran sesat yang kita belajar pada hari ini. Sekarang kita buat sedikit rumusan sebagai ulang kaji ringkas. Maksud ajaran sesat, ajaran yang bercanggah dengan Quran dan hadis. Contoh ajaran sesat, ajaran Qadiani, Bahai, Taslim. Ciri-ciri ajaran sesat, mencemarkan kesucian Quran dan hadis seperti mengubah ayat Quran, mendewakan pemimpin seperti menganggap pemimpin sebagai Nabi, Tuhan dan bersifat maksum, mengubah prinsip-prinsip akidah seperti mendakwa semua agama adalah sama, mengubah bentuk ibadah seperti mengatakan solat itu cukup dengan 9 rakaat, solat dengan niat sahaja dan sebagainya, mengubah konsep dosa dan pahala dengan memberikan kuasa kepada pemimpin mereka, mana pemimpin boleh tebus dosa, menolak hadis sahih sebagaimana yang dilakukan oleh golongan anti hadis, menolak perkara qat'i, perkara yang telah ditetapkan iaitu seperti menghapuskan jihad, mengatakan solat tidak wajib. Okey, seterusnya kesan buruk mengamalkan ajaran sesat. Yang pertama, rosak akidah, buang masa, minda tertutup dan Allah murka. Cara menjauhi ajaran sesat, yang pertama menjauhi pengamal ajaran sesat, melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar dan belajar asas akidah dari kitab yang muktabar dan dari guru yang diiktiraf. Seterusnya kita lihat pula kesan buruk mengamalkan ajaran sesat ini pada individu, rosak akidah, buang masa, minda tertutup, Allah murka.
Jiwa tak tenang, masyarakat benci, mengabaikan tanggungjawab. Kesan kepada masyarakat pula, perpaduan tergugat kerana tidak menghormati orang lain ataupun kerana terlalu fanatik kepada ketua. Rumah tangga akan runtuh kerana berbeza akidah, berlaku keganasan kerana taat membuta-tuli kepada pemimpin. Kesan terhadap negara pula, negara akan menjadi mundur kerana rakyat tidak bertanggungjawab, negara tidak stabil kerana rakyat berpecah belah, maruah negara akan tercemar kerana rakyatnya tidak bersatu padu. Seterusnya, kita lihat pula tentang 3 ajaran sesat tadi. Pengasas Qadiani ialah Mirza Ghulam Ahmad MGA, Bahai Hussein Ali Al-Mazandarani, Taslim pula Haji Muhammad Syafi'i ataupun Haji Muhammad Matahari. Qadiani muncul di India, Bahai pula muncul di Iran, Taslim di Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia. Qadiani dibawa ke Malaysia oleh Maulana Muhammad Sadiq Barkatullah. Bahai pula dibawa ke Malaysia oleh Yang Ki Leong. Dari segi pegangan, Qadiani percaya Mirza Ghulam Ahmad adalah Imam Mahdi, Nabi dan jelmaan Krishna. Bahai pula mendakwa Hussein Ali Al-Mazandarani adalah jelmaan Allah. Taslim pula mendakwa Haji Muhammad Syafi'i bersifat maksum, iaitu terpelihara daripada melakukan dosa. Dari segi kitab, Qadiani berpegang kepada kitab Tazkirah, Bahai pula kitab Al-Bayan. Tentang Tanah Suci, Qadiani tanah sucinya ialah Qadian India, Bahai tanah sucinya adalah Akri di Palestin. Ini juga merupakan kiblat bagi pengikut Bahai. Seterusnya tentang jihad, Qadiani menghapuskan jihad, begitu juga Bahai. Tentang Al-Quran, Qadiani mengubah Al-Quran, begitu juga Bahai mengubah Al-Quran, dan Taslim mentafsirkan Al-Quran mengikut nafsu mereka. Maksudnya Taslim juga mengubah Quran lah. Okey. Tentang Nabi Isa, Qadiani mengatakan Nabi Isa telah wafat dan dimakamkan di Srinagar, India. Manakala Bahai juga mengatakan Nabi Isa telah mati disalib. Dari segi ibadah, Bahai mengatakan solat 9 rakaat 3 kali sehari, dan Taslim pula mengatakan solat hanya dengan niat sahaja, tanpa rukun qauli dan rukun fi'li. Tentang alam, Bahai mengatakan alam bersifat baqa', iaitu kekal, manakala Taslim mengatakan alam ini bersifat qadim. Tentang mukjizat, Qadiani mengatakan Mirza Ghulam Ahmad ada 1 juta mukjizat, manakala Bahai tidak percaya tentang kewujudan mukjizat. Okey. Seterusnya, Qadiani berpegang bahawa semua pengikut selain Qadiani adalah kafir. Dan Bahai mengagungkan Kod 19. Taslim mengharuskan nikah batin yang disebut sebagai zina. Okey, ini adalah antara pegangan-pegangan 3 ajaran sesat tadi yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang dipelajari tadi difahami dan dapat diingati dengan baik. Sekiranya ada sebarang masalah, okey, kita boleh berbincang melalui WhatsApp ya. Okey, seterusnya Ustazah akan masuk pada penilaian bertulis. Sila jawab soalan-soalan di bawah. Yang pertama, apakah maksud ajaran sesat?
Kedua, terangkan 2 ciri-ciri ajaran sesat. Ketiga, nyatakan 2 ciri kesesatan ajaran Qadiani, 2 ciri kesesatan ajaran Bahai dan 2 ciri kesesatan ajaran Taslim. Yang keempat, jelaskan 2 kesan buruk mengamalkan ajaran sesat terhadap masyarakat. Terhadap masyarakat, bukan individu dan bukan negara. Fokus kepada masyarakat. Yang kelima, terangkan 2 cara menangani masalah ajaran sesat yang berleluasa dalam masyarakat. Okey, seperti biasa, tulis jawapan dalam kertas kajang ataupun dalam PowerPoint dan hantar kepada Ustazah. Jangan lupa tulis nama pada kertas jawapan anda. Dan di sini juga Ustazah minta kamu cuba jawab soalan kuis. Ada 2 soalan kuis di sini. Pertama yang ditulis oleh sahabat Ustazah iaitu Ustazah Masyitah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Ahmad Said. Dan yang kedua, kuis yang dibuat oleh Ustazah Alani dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahmud. Okey, selamat menjawab dan selamat belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.